Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah untuk menjawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Pemuda PBB, iaitu Azizul Anwar Adenan, yang mana saya selaku Ketua Penerangan bagi PKR Sarawak, saya harus menjawab isu yang beliau lontarkan dalam media ini, yang mana kenyataan dia adalah Rafizi tidak bertanggungjawab dan sombong. Itu kata Ketua Penerangan Pemuda PBB, yang mana dia merasakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi, iaitu dakwaan bahawa kemiskinan di Sarawak dan Sabah berpunca daripada pemimpin kedua-dua negeri yang bersekongkol dengan pimpinan di Semenanjung Malaysia dalam soal pengagihan kekayaan negara disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan sombong. Dan apa yang saya lihat di sini, banyak yang dia ceritakan bahawa mentaliti bukan masalah kita, dan pembuli yang tertanam dalam diri pemimpin seperti Rafizi telah menjadi punca kepada pembangunan berat sebelah antara Tanah Melayu dan negeri Borneo. Dan dia kata kenyataan Rafizi pada hari Malaysia itu sepatutnya membawa rakyat Malaysia bersama-sama merenungkan pembentukan Malaysia dan pembentukan negara, tetapi adalah tamparan untuk rakyat Sabah dan Sarawak. Jadi saya nak beritahu dekat Ketua Penerangan Pemuda PBB ini. Yang pertama, kamu anak orang kayangan di Sarawak. Kenapa saya kata kamu anak orang kayangan? Kamu tidak pernah rasa apa yang rakyat Sarawak keseluruhan rasa. Mungkin Azizul ini dia tidak pernah pergi ke pendalaman, yang mana dia terlahir, dia adalah anak seorang ahli politik. Kalau kawan-kawan ingin tahu, dia ini adalah anak kepada kita punya Ketua Menteri dahulu yang dah meninggal, iaitu Adenan Satem. Dan kita juga tahu bahawa bapa beliau adalah Ketua Menteri waktu itu. Dan hari ini kita tahulah Ketua Menteri Sarawak itu Premier. Jadi apa yang berlaku ni, apa yang dia rasa bahawa dia memikirkan bahawa parti dia itu adalah satu parti yang kuat, kukuh hari ini. Tetapi Azizul jangan lupa, keangkuhan PBB yang ada hari ini akan juga terkubur satu masa nanti. Kerana nak isukan MA63, Azizul sendiri pun tak layak. Kerana selama ini PBB dah memerintah Sarawak berpuluh-puluh tahun, sebenarnya tidak ada apa. Cuma kerana rakyat Sarawak belum terdedah dengan politik. Jadi hari ini rakyat-rakyat di Sarawak ini semakin hari semakin terdedah, dan suatu hari nanti juga kami yakin bahawa akan ada perubahan politik. Dan orang-orang seperti Azizul ni yang menjadi anak muda yang sepatutnya mempunyai karisma dalam politik Sarawak, sepatutnya memberi pembangunan kepada Sarawak, tetapi dia lupa. Kerana mereka-mereka yang ada dalam komponen PBB, anak-anak muda yang ada dalam PBB ini adalah kebanyakannya daripada saudara mara, orang-orang elit politik Sarawak, anak-anak orang politik Sarawak. Maka mereka tidak tahu bahawa apa yang berlaku di bawah, apa yang rakyat rasa. Daripada segi apa yang dia katakan bahawa pembangunan yang tidak merata ini tadi, saya nak bagi tahu kepada Azizul, banyak pembangunan yang tidak payah PH hentikan. Yang mana dihentikan itu yang melibatkan projek-projek mega daripada Semenanjung, peruntukan daripada Semenanjung, yang mana melibatkan isu-isu rasuah dan penyelewengan. Dan hari ini kita tengok apa yang dia kata dekat sini. Dakwaan bahawa kemiskinan di Sabah dan Sarawak, yang mana juga dia katakan bahawa kenyataan yang peruntukan yang tidak di pembatalan projek yang bukan saja membantu meningkatkan sosioekonomi tempatan penduduk di kawasan luar bandar, dan mata pencarian bergantung kepada pekerjaan yang sedia ada melalui projek-projek ini. Saya nak tanya kepada Azizul, kamu tahu tak di mana yang dinamakan peruntukan untuk membuat jambatan di Selampit, yang mana daripada pusat mengatakan diluluskan, tetapi apabila saya tanya kepada ahli parlimen saya, iaitu YB Moldi Bimol, dia mengatakan peruntukan itu sangkut, dan akhirnya peruntukan itu telah diguna sedikit oleh adun-adun kamu. Jadi mana tanggungjawab parti GPS yang ada hari ini? Itu adalah salah satu yang sepatutnya Azizul perlu jawab. Dan kita tahu banyak projek-projek yang super mega, banyak projek-projek mega yang kita lihat di Sarawak ini yang tidak ada faedahnya, yang mana dia membuat contohnya lapangan terbang, jalan dah dibuat semua sekali. Akhirnya lapangan terbang tak jadi buat di situ. Kenapa? Sebelum itu tak ada ke engineer arkitek yang pergi melihat kawasan itu dan akhirnya buat jalan dahulu, buat itu ini. Itu adalah salah satu contohnya projek-projek Gajah Putih yang dilakukan di Sarawak oleh pimpinan siapa? Saya sebenarnya tidak nak menjawab kerana
isu Azizul ni, dia anak orang Kayangan, anak ahli politik orang Kayangan di Sarawak. Dia tidak melihat ke bawah. Azizul tidak pernah merasakan apa yang orang rasa. Jadi dia ni umpamanya anak Najib lah. Anak Najib masuk politik, dia dah tak tahu. Kerana dia tidak pernah rasa. Jadi itulah dia ni. Hari ini dia duduk dalam politik, dia mengambil platform yang mana parti yang dia duduk hari ini memang berkuasa. Tetapi kami juga sebagai anak muda seperti Azizul, kami juga tidak sebodoh itu. Kami akan melihat, kami akan cuba membangkang apa yang ada. Dan saya percaya, saya sangat yakin, sekarang ini, di ceruk mana pun dalam Sarawak, sebenarnya rakyat dah mula melihat. Tetapi kerana kita lihat kemiskinan yang berlaku di Sarawak ini terlalu jauh sekali. Kita lihat anak-anak Sarawak terpaksa pergi kerja di Semenanjung. Ini bukan kerana isunya daripada Rafizi nak menceritakan bahawa memberi satu daripada komen yang tak bertanggungjawab ataupun sombong. Tetapi adalah kerana hakikat yang dia sendiri nampak. Dan kita lihat apa dia yang rakyat Sarawak dapat kebanyakannya. Rakyat Sarawak hari ini bekerja rata-rata gaji diparas 1,500. Azizul tak apa, makan duit bapak dia tak habis-habis. Jadi itu dia. Kalau kita lihat gaji anak-anak muda yang ada di Sarawak hari ini, kita lihat pembangunan yang dibuat oleh kerajaan negeri Sarawak yang memerintah hari ini, yang mana kita lihat MRT, LRT lah apa segala tidak ada. Kawasan Kuching saja, dulu saya dekat kota Samarahan itu kalau pergi senang saja. Hari ini dia buat banyak-banyak roundabout dekat Sarawak ni untuk dia tidak nak membuatkan flyover itu supaya senang. Ini adalah satu plan yang terbaik daripada GPS. Dan kita lihat kesesakan ke sana ke sini. Tetapi kita lihat projek-projek mega lain yang dibuat oleh kroni-kroni GPS. Kita tengok pembangunan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh kerajaan pusat. Yang mana hari ini mereka bersekongkol dengan kerajaan UMNO Barisan Nasional daripada Semenanjung. Itu bukan bersekongkol ke? Yang mana sepatutnya peruntukan yang datang ke Sabah Sarawak mengikut MA 63. Kenapa tidak mengambil 35% yang sepatutnya? Kenapa Azizul nak mencerita tentang isu yang apabila Rafizi Lamli berbunyi, kamu dah takut? Apa yang ditakutkan? Sedangkan kamu menyekat juga Rafizi Lamli datang ke Sarawak. Itu demokrasi ke? Ini kesikap pimpinan GPS yang memerintah negeri Sarawak. Jadi apa yang nak ditakutkan? Kalau kita demokrasi, kalau kita mempunyai daya politik yang baik, maka kita tidak buat kerja-kerja seperti ini. Rafizi ini hanya seorang ahli politik yang mana sama seperti Azizul. Azizul ini bolehlah ke politik dengan menggunakan tiket bapak dia. Kalau tidak, siapa yang nak kenal? Jadi itu isu dia. Tak payah nak cakap lah, tak payah nak berhujah lah Azizul. Kamu tahulah, kamu dah tak ada hujah untuk nak menceritakan kepada rakyat. Kami rakyat ni dah tahu, rakyat ni di Sarawak ni dah puas susah. Tetapi hari ini, walaupun dengan kekalahan di PRN itu, saya yakin kerana itulah prinsip yang digunakan oleh GPS, pecah dan perintah. Tetapi saya sebagai anak muda juga, saya akan menerangkan kepada rakyat di bawah. Dan saya akan yakin bahawa rakyat akan menyokong kita suatu masa nanti. Kerana perubahan itu rakyat dah mula nampak hari ini. Tetapi Azizul perlu jawab juga jambatan selampit yang belum siap tu. Yang mana peruntukan dikatakan sudah sampai. Yang mana telah digunakan sedikit oleh adun-adun yang mana saya pun tak tahu. Saya tahulah adun tu tapi saya diam saja. Kerana belum masanya PS memerintah. Saya harap satu masa PS memerintah, kenyataan itu akan boleh kita lihat supaya Azizul ini sedar. Suatu saat pun GPS itu akan jatuh. Hari ini bolehlah sombong kerana kemenangan PRN tu. Kita tunggu nanti. Di PRU ke-15 kita ada penentuan untuk siapa yang pegang pusat. Dan apa kenyataan yang dikeluarkan Azizul ni, kita tunggu. So itu pencerahan saya. Saya harap rakyat Sarawak faham di situ. Dan sebenarnya banyak perkara yang perlu saya nak terangkan berkenaan dengan isu Sarawak ni. Tapi saya tahankan dulu kerana saya tidak nak menyerang parti GPS ni. Kerana saya dah tahu rakyat dah ramai dah menolak. Tinggal sikit-sikit lagi. Tetapi rakyat dah pun mula nampak hari ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.